Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan tidak salah jugalah kalau saya nak menyuruhkan kepada kita bahawasanya marilah kita sama-sama takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada hari Jumaat kita sebagai selaku orang lelaki ni yang difardu oleh Allah Subhanahu wa taala, satu perkara yang kita akan bunyi daripada khatib yang dia seru kepada kita, iaitu untuk kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana takwa kita ni ataupun takut kita kepada Allah ni bukan sekadar hari Jumaat saja. Takut kita kepada Allah bukan sekadar hari Jumaat saja. Maka sepanjang hidup kita yang Allah beri peluang kita nyawa atas muka bumi ini, selagi kita dikenali sebagai hamba Allah, sejauh itulah hidup kita kena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masa berlalu agak derah di dalam kehidupan kita, sehingga para ulama-ulama menceritakan betapa derahnya masa sekarang, betapa berbeza juga dengan masa-masa dahulu. Lalu kita bunyi acak, setengah-setengah orang di kalangan kita duk cerita kepada kita, Allah bangaknya setahun, derahnya anak mengaji cuk, bangaknya duit gaji tubik misalnya. Itu adalah satu lumrah yang Allah duk pusing keliling kita. Sebagaimana Allah sebut, yang saya sentiasa sebut, boleh dikatakan ayat ni saya sentiasa sebut sebagai peringatan kepada diri saya sendiri yang berduk kecek ni, dan juga kepada kita semua, wahai muslimin dan juga muslimat. Allah sebut wa tilkal ayyam mudawiluha bainan nas. Dan Allah duk pusing hari-hari duk keliling kita, demi hari jadinya bulan, jadinya tahun. Dan kita sekarang juga learning ni masuk bulan Rajab, tepat 22 dah wahai muslimin dan muslimat. 22 bulan Rajab, lebih kurang seminggu lebih kita akan langkah kehidupan kita pergi kepada bulan Syaban. Dan tak lama lagi bulan Ramadan. Seperti mana saya sentiasa sebut juga, kalau bulan-bulan Rajab mari kau, orang-orang ulama-ulama dulu as-salafus salih, mereka dah buat siap sedia kehidupan mereka. Mereka telah rancang hidup mereka. Setengah-setengah di kalangan para ulama sebut, nak tahu kata jaya tak jaya hidup kita dalam bulan Ramadan, kita boleh rasa dah dalam bulan Rajab ini bagaimanakah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita kadang-kadang duk sejuk lama, tak panas untuk nak zikir kepada Allah. Mulut kita, lidah kita panggil duk kering lama daripada baca-baca Al-Quran. Bulan ini saya seru kepada diri saya sendiri dan juga untuk kita semua selaku hamba Allah yang ada di sini dan juga kat rumah-rumah sana. Marilah kita perangat-perangat kehidupan kita supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan di antara bulan Rajab juga bulan yang Allah haram. Di antara bulan-bulan yang Allah haram dalam Islam itu adanya 4 bulan. Di antaranya bulan Zulqa'dah dan juga bulan Zulhijjah. Lakah lagi bulan Muharram dan sengih jauhnya mai sampai sekarang bulan Rajab. Bulan ini bulan haram, maksudnya Allah mengharam, Allah tak suka melakukan dosa-dosa.
lebih tak suka lagi. Dan tak suka melakukan tumpah darah di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak suka sama sekali melakukan perkara-perkara sayyiat, benda-benda yang cemar, benda-benda yang keji. Bahkan bulan ini juga mengingatkan kita sebaliknya, bahawasanya Allah suka sekali kalau kita mengerjakan benda-benda yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai mukaddimah saya. Dan saya baca berita, kalau kita perhati, ini sakut dengan hari juga. Ni sakut dengan masa-masa yang Allah duk keliling kita ni. Pasti sekali wahai hamba Allah, wahai muslimin dan muslim, Allah jadikan masa-masa tu tidak sia-sia untuk kita duk ralik sehari demi sehari. Bahkan dalam itu ada peristiwa yang berlaku, banyak-banyak perkara. Duk di kita ya, nak khabar ke tak khabar, nak ambil mikir ke tak ambil mikir. Ada hari-hari kita rasa Allah bahagianya kita, penuh hari bahagia. Ada hari-hari itu penuh dengan kepayahan dalam hidup kita. Apakah kita tak ambil semua tu memang mikir. Sedangkan Allah jadikan hari sebaliknya, bukan untuk kita nak ralik. Bukan ramai orang yang ralik dengan hari-hari ini sampai lalai dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya baca berita Krum Utuk di Yogyakarta kata tempat 7 sampai tempat 9 ni nak adanya angin-angin ribut. Kalau kita perhati tempat kita sini pun 2-3 hari lepas tu ada malam tu berangin kuat lebih pada biasa lah. Sehari dua ni hujan. Sedangkan bulan ni ataupun musim-musim ni musim marah apa. Dan Ramadan kita akan kena duduk dalam musim marah ni sampai bulan Ramadan. Waktu saya teringat satu kisah yang sakut dengan angin-angin dan juga ribut-ribut ini. Satu kisah yang ada di masa Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam. Mungkin kita pernah dengar kisah ini. Kisah Nabi Hud alaihi salam dengan kaum dia, kaum Ad. Orang panggil kaum Ad. Kaum Ad. Kaum Ad ni satu kelebihan yang Allah beri dia, iaitu manusia yang besar panggil. Besar dan juga gagah. Besar dan juga gagah. Itu kelebihan yang Allah beri dia. Sebab itu ahli-ahli sejarah kata di antara permulaan bina yang tinggi-tinggi dalam sejarah manusia ini dimula juga dengan daripada kaum Ad. Sebab mereka itu tinggi-tinggi dan gagah-gagah. Mereka mampu keselak umuh-umuh yang tinggi-tinggi. Sampai jadi nak wisawak ke apa, ada beg-beg di kalangan mereka di zaman mereka itu. Dan para ulama sejarah sebut juga kaum Ad lah kaum yang pertama selepas banjir Nabi Nuh AS kelik mari sembah berhala, sembah tokong semula. Allahu Akbar. Sejak Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh banjir besar dunia kita. Habis semua mati. Habis semua hancur. Kecuali manusia-manusia yang beriman kepada Nabi Nuh saja. Selepas Nabi Nuh, kalau kita bila dah panggil nama-nama Nabi yang kita dah bila dah tu. Lepas Nabi Nuh kot Nabi Hud lah. Dan Nabi Hud Allah hantar untuk seru kaum-kaum dia, iaitu kaum Ad orang panggil. Tubuh besar gagah. Allah beri nikmat besar dia. Allah beri nikmat gagah, Allah beri nikmat sehat. Tapi sebaliknya mereka itu tak reti, tak pandai nak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri mereka cidik, tapi cidik mereka pergi pakai di jalan-jalan yang bodoh, orang panggil. Cidik tapi nak terima kasih jadi bodoh, orang panggil. Gagah nak terima kasih pada Allah jadi teruk. Jadi tak sel, orang panggil. Nabi Hud AS Allah hantar seru kaum-kaum itu kepada Allah. Daya upaya Nabi Hud, banyak cara seru kaum Ad dia. Tapi benda yang Nabi Hud boleh, iaitu kaum Ad semakin dakwah semakin lawan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di zaman kaum Ad itu dia pakai gagah dia tu duk gocoh sama dia. Duk musnahkan nyawa-nyawa di kalangan mereka itu. Dan duk zalim menzalimi
di kalangan mereka-mereka tu. Siapa Allah marah? Saya sebut angin ke. Cara Allah menurunkan musibah, bala bencana di atas kaum Nabi Hud itu, iaitu Allah hantarkan angin kuat. Sebelum angin, Allah kawasan, suasana kaum itu marah 3 tahun derek. 3 tahun terus marah. Tak ada hujan. Sampai gagah pun hubah, dagu air. Nak nani tak boleh, nak cocok tani tak boleh. Dagu, tak ada air. Kita pernah tinggal ke istilah-istilah orang-orang kita duk cerita. Kalau mau sekolah ke, kru-kru suka cerita lah. Orang panggil nam ke ciwit, orang panggil. Nam ke ciwit. Air adalah satu bahagian yang nak menghidupkan nyawa-nyawa di atas muka bumi ini. Tapi Allah menghukumkan kaum Ad itu dengan marah besar. Sehingga Nabi Hud pergi kepada kaum Ad kata, "Hei kaum aku, nak Allah keluarkan hukmu daripada marah besar ni tak payah. Maaf, minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah saja. Tu saja. Gaguh hakmu ada tu tak habis pun bakal gai untuk nak minta ampun kepada Allah." Tapi sebaliknya kaum Ad itu jawab dan derhaka lebih kuat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Allah cuba hari-hari demi masa 3 tahun penuh dengan suasana musim marah, tapi mereka masih kerah perut korban kerah dah. Tiba-tiba Allah menghantarkan satu awan, orang panggil awan konbik besar, hitam, mari di atas kepala mereka. Sampai mereka kata, Hud, musuh aku sembah Allahmu. Musuh aku sembah Allahmu. Dan bos aku sembah Allahmu, Allahmu nak hujan. Tengok ni, aku tak sembah pun hujan hari ni. Aku tak sembah Allah, aku tak minta ampun kepada Tuhanmu yang bernama Allah itu hujan hari ni. Gelak cik lah ni. Tapi sebaliknya gelak itu adalah gelak yang nak ganti angin yang derah tadi. Allah, ni musim angin yang saya sebut tadi. Angin yang derah itulah yang menghancurkan penduduk-penduduk orang panggil kaum Samud. Kaum Ad. Menghancurkan penduduk-penduduk kaum Ad tadi. Ini wahai hamba Allah, jadikanlah kita hamba yang sentiasa terima kasih kepada Allah. Kita gagah sikit, sehat sikit pun jangan lupa terima kasih. Walaupun kita sakit, kita tak orok pun kena terima kasih. Sebab itu adalah satu benda yang Allah uji kita, dan Allah akan ganti satu perkara yang lebih baik lagi kepada kita. Sebab itu dalam hadis Muslim kata Nabi SAW kita ketika dia duduk dengan Aisyah radhiyallahu anha, isteri dia, apabila dia duduk di rumah, apabila mari angin derah, mari angin derah, Nabi selalu berdoa kepada Allah. Berdoa minta Allah lindungkan satu perkara-perkara, segala benda-benda yang tak comel hak nak mari dengan angin tadi. Dan Nabi sentiasa berdoa kepada Allah, ya Allah mendatangkan kebaikan-kebaikan yang mari dengan angin tadi. Itu Nabi ajar peristiwa yang ambil daripada angin yang ada daripada kaum Nabi Hud alaihi salam. Aisyah cerita juga apabila awan mari hak hitam-hitam mari kat nak hujan tu, Nabi adalah satu orang yang amat gelisah sekali. Aisyah sebut duduk depan rumah, kek duduk belakang rumah, kek duduk tepi rumah, kek duduk luar rumah, sibuk. Sampai Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, kenapa sibuk ni?" Maka Nabi sebut, "Aku takut ya Aisyah, aku takut awan yang hitam yang ada atas kepala aku, atas kepala kita ni, awan yang supaya dengan Allah hantar ketika hantarnya kepada kaum Nabi Hud alaihi salam. Nabi akan tak berasa senang hati kalau awan itu tak jadi hujan orang ni. Nabi akan tak senang hati kalau awan itu tidak dibawa kepada angin ikut lain. Ni kita pengajaran yang Allah jadikan hari-hari. Ada hari hujan, ada hari panas, ada hari ribut, semua tu ada hikmah. Dan ada peristiwa yang Allah suruh kita mikir sebaliknya. Maka alhamdulillah wahai hamba Allah, saya cuba ambil kitab-kitab supaya nak mai kecek dengan kita sini malam ni, yang mana alhamdulillah sejak kita ni
dipusing-pusingi dengan ahli-ahli ceramah, ahli-ahli dakatir, para ustaz, para doktor yang pakar. Alhamdulillah. Itu tanda kata kita sini adalah manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang suka kepada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Islam ini adalah agama kita. Islam adalah agama yang Allah hantar kepada kita melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di masa yang sama, agama-agama Nabi dulu pun, Nabi Adam sampai Nabi kepada Nabi Muhammad ni pun Islam, agama itu yang sama ya. Maka kerja Nabi-Nabi dulu tak ada kerja lain kecuali menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, iaitu Islam kepada kaum-kaum umat-umat dia. Termasuk juga kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikut perkataan para ulama mengatakan, tak ada masyarakat mana memi sangkum ni yang lebih hebat, yang lebih molek daripada sangkum yang diadanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Keadaan masyarakat yang paling hebat sekali masyarakat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan suasana masyarakat penuh dengan keliling-keliling para sahabat yang sentiasa nak turut Nabi. Nabi ni cidik, wahai hamba Allah. Nabi ni hebat. Nabi ni cidik dan hebat. Kadang-kadang para sahabat pun sebab kita juga, wahai hamba Allah. Para sahabat sebab kita juga, wahai kaum muslimin dan muslimat. Ada di kalangan sahabat Nabi royak apa-apa tu mereka mula takak lalu dah benda yang Nabi sebut tadi. Ada setengah orang sahabat tu kena ular banyak kali sikit baru takak. Itu di antara perbezaan imej-imej mereka. Dan Nabi pandai dan gerti nak main dengan sahabat-sahabat dia. Dan Nabi pandai untuk nak ambil hati para sahabat dia. Nabi kenal dan Nabi gerti. Sebab tu kadang-kadang satu ketika seorang sahabat, Nabi ni suka ceramah, suka royak kepada sahabat-sahabat dia. Kadang-kadang Nabi royak benda tular banyak kali. Itu tanda kata sahabat perlu peringatan panggil. Perlu nasihat banyak-banyak kali walaupun hak itu hak tular-tular. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa yang sama Nabi gerti juga nak royak benda-benda kepada sahabat itu. Kalau kita tengok perhati dalam hadis-hadis Nabi kita baca, Nabi ni kadang-kadang dia suruh sahabat dia untuk jihad fisabilillah, perang di jalan Allah. Tiba-tiba kadang-kadang sahabat tu mari nak minta perang di pada jalan Allah, Nabi kata tak sagilah, dijaga ibu rumah. Sebab kadang-kadang jaga ibu rumah mung tunaikan perintah, mung tunaikan tanggungjawab mung dengan ibu mung pun boleh kalau serupa dengan jihad juga. Ini cara Nabi kenal dan juga kenal sahabat dia dan gerti untuk nak ajar sahabat dia secara khusus. Orang lagu ni lagu mana kita patut ajar. Satu orang sahabat lagi, Julaibib. Dalam sejarah Islam, Julaibib. Ketika Nabi sampai di Madinah, Julaibib ni, wahai hamba Allah, orang kulit hitam, orang cacat, orang tidak sempurna. Dikatakan sebelum Nabi nak sampai di Madinah tu deh, orang semua hina dia. Sebut kata Julaibib gak rasa geligu orang panggil. Tak masuk akal. Tak nak kira ke apa. Tapi apabila Islam sampai di Madinah, di antara orang yang Julaibib suka sekali iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun suka dia. Ketika Nabi suka dia, ketika Nabi sayang kepada dia, masyarakat Madinah masih lagi hina dia. Masyarakat Madinah masih lagi hina dia. Dikatakan kadang-kadang pandangan sahabat sendiri, mumbang sahabat sendiri terhadap Julaibib pun rasa rendah sikitlah. Dengan rupa yang dia ada. Tapi apabila Nabi perhati tiap kali Nabi ceramah dalam masjid dia tu, Julaibib akan duduk di hujung jauh. Sebab apa? Sebab Julaibib ni sebab saya rasa ni tak berani nak masuk dengan orang. Kenal diri dia, bagaimanakah pandangan orang dalam masyarakat pandang dia, hinanya. Tapi dia suka. Dia suka dengan Nabi kecil. Dia suka tengok Nabi tak apa dah. Ini selepas Nabi mari di Madinah. Apabila dan Nabi ketika ceramah, ketika kecek kepada para sahabat banyak-banyak kali pun Nabi dia perhati. Tapi cuma Nabi tunggu masa yang baik untuk nak kecek Julaibib.
Tapi muslimin dan muslimat, seperti saya sebut tadi, Nabi orang bijak dan orang hebat. Betul nak kecik dengan sahabat. Satu soalan yang Nabi tanya Julaibib, satu soalan yang kalau kita kira tak akan boleh berlaku sepanjang hidup Julaibib dengan soalan yang Nabi tanya tadi. Dengan rupa yang Julaibib ada, dengan parah rupa, warna cat, masyarakat, kedudukan dalam masyarakat hak Julaibib duduk tu, tak akan berlaku soalan ni kepada Julaibib. Tapi Nabi dia kenal dan dia tanya Julaibib satu soalan. Nabi tanya, apabila sahabat klik rumah belaka, Nabi panggil, ya Julaibib ta'al. Wahai Julaibib, acu mari kau ustaz. Aku duk perhati ulama. Ulama sejarah kata, Julaibib ni bukan nama dia asal. Julaibib tu nama yang dikatakan nama panggil, nama yang tunjuk kepada parah rupa dia. Nama gelar parah rupa dia. Julaibib ni apa? Nama dia bukan nama Julaibib. Abang nama gelar dia, nama masyarakat Mekah duk gelar dia panggil Julaibib. Jadi satu mohor yang duk lekat dia dan dia malu. Tapi apabila Nabi siapa Nabi panggil Julaibib. Tuan-tuan, Nabi tanya dia, Julaibib, mu nak nikah ke tak? Ini soalan tuan-tuan. Soalan yang tak akan boleh berlaku dengan orang serupa Julaibib itu. Cacat, kubu, pendek, hitam tuan-tuan. Tapi Nabi Julaibib mu nak bini ke tak? Zawaj, nak bini ke tak? Sehingga ahli-ahli sejarah kata Julaibib suka dan fikir kata Nabi loro dengan dia. Ya Rasulullah, loro kau ni tak apa, sebab kalimah lebih orang ni aku rasa bunyi belaka dah sebelum mari sini. Nabi kata bukan, sunnah nak bini. Sehingga Nabi, tuan-tuan kita, Julaibib sendiri tu, walaupun dia tak mikir pun hal ni, tapi apabila diberi tawaran kepada Nabi ni, nak ya Rasulullah, panggil sifat peribadi manusia yang ada dalil tu, yang semua nak berlaku kalau ada ukat apa. Termasuk juga Julaibib. Nak. Tuan-tuan, Nabi pergi rumah orang yang ada anak tino jamak sekali dalam Madinah. Wahai muslim dan muslim, jamak sekali dalam Madinah. Orang tino itu orang muda-muda dalam Mekah nak berlaku yang jadi bini. Di masa yang sama sebelum tu, orang-orang muda itulah dia kerana orang-orang yang hina Julaibib. Tapi Nabi beri tawaran yang paling hebat. Maka Nabi pergi kepada Umar tu, Assalamualaikum. Maka dua orang Umar kejut dan mujub. Sampai tu tuan-tuan, para sahabat ni, kalau Nabi pergi rumah siapa-siapa ni, mulia, hebat. Dan dikecek oleh masyarakat siapa bila-bila tentang Nabi pergi ziarah rumah siapa-siapa. Ini hebat. Nabi naik rumah tu, Nabi beri salam. Maka Nabi tanya, aku akan nikah anakmu tu. Ini soalan Nabi. Tanya dua orang, ibu bapa budak orang tino tadi, hak jangok tadi. Aku akan nikah anakmu tadi. Tuan-tuan, satu benda yang ibu bapa orang tino tu fikir, soalan Nabi tu, dia fikir Nabi nak nikah. Nabi nak. Maka mujur dia, mujur. Berasa mujur. Natu jadi Nabi ni mujur, hebat tuan-tuan. Boleh pakat sahabat apa hebat dah. Tapi di masa yang sama boleh lagi jadi tua Nabi. Sehingga dia pergi sorak bini dan bini dia tak ada rugi masa sikit apa pun nak jawab. Kata boleh. Sebab apa Nabi? Tiba-tiba tuan-tuan, Nabi kata bukan dengan aku ni, dengan Julaibib. Bagaimana kau kita kalau duduk dalam keadaan itu? Satu orang manusia yang dikeji oleh masyarakat Mekah tiba-tiba, dan anak kita juga, orang-orang yang atas semua nak jadi isteri. Tapi diberi tawaran kepada Nabi satu orang yang masyarakat itu keji. Sehingga ibu bapa orang tidak ada timur tak boleh. Timur tak boleh. Tapi anak dia wahai hamba Allah, anak dia.
Anak tino yang janguk tadi, dia kata, wahai ayah, wahai ibu, kalau ini adalah handak Nabi, pasti sekali ini adalah handak Allah juga. Izinkan aku nikah dengan Julaibib. Dalam sejarah sebut, walaupun Julaibib duduk dengan orang tino tu tak panggil. Sebab apa? Sebab lepas tu Julaibib dalam sejarah kena pergi pergi dan akhirkan dia mati. Tapi satu sejarah pernah catat seorang yang paling hina sekali dalam masyarakat boleh berumah tangga dengan orang yang paling hebat sekali, jangok sekali dalam masyarakat Madinah di zaman itu. Ini Nabi SAW. Sebab itu malam ini saya nak kecek tentang satu peristiwa yang hebat. Mungkin pengalaman yang saya boleh ambil kepada kita sini. Saya duk fikir untuk nak kecek dengan kita pada hari ini, iaitu tajuk peristiwa yang pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Mungkin ringkas dengan masa yang ada sementara nak tunggu masuk Isya ini, iaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya, walaupun para ulama ada perbeza pandangan di kalangan para ulama tentang hari bulan yang berlakunya Isra wal Mi'raj ini, tapi ada juga para ulama katakan boleh rajak di antara bulan yang berlaku peristiwa Isra. Walaupun bagaimana selisih para ulama, kita orang yang beriman, kita yakin kata Isra Mi'raj itu berlaku sungguh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tiap-tiap perkara yang berlaku ada pengajaran yang kita boleh ambil daripada dia. Di antaranya, wahai hamba Allah, peristiwa Isra wal Mi'raj itu berlaku di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tu di zaman Nabi Muhammad ini. Ini kebanggaan. Ini adalah hak puncak kita. Yang mana Isra Mi'raj tak pernah berlaku kepada nabi-nabi dulu. Yang berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang saya nak cerita, Isra wal Mi'raj itu boleh kita rasa bangga dengan kita jadi umat Nabi. Yang mana para orang-orang dulu, para Nabi dulu, dikatakan nabi-nabi dulu juga ingin nak jadi umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita yang jadi umat dah ni masih tak bangga lagi kok. Sebab apa? Sebab ketika Nabi melalui peristiwa Isra wal Mi'raj itu, di antaranya sebelum Nabi nak naik langit itu, Nabi semaya di Masjid Baitul Maqdis. Dan ketika Nabi semaya di Masjid Baitul Maqdis, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan roh-roh para nabi dulu mai semaya sekali. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi imam, pemimpin segala para nabi di malam itu. Allah, ini kebanggaan kita wahai muslimin dan muslim. Kita jangan pandai lekeh kita ni. Sebab apa? Sebab kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat dulu, nabi dulu tinggi nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah orang nak jadi umat Nabi Muhammad, mungkin kita tak masuk gunung Sombat tu pun. Kaum Ad tadi lebih masuk lagi ya, kalau Allah nak pakai kain gagah. Tapi Allah pilih kita jadi umat akhir zaman dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hebatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi telah tinggalkan kita, tapi ajaran-ajaran ini Nabi masih ada. Muslimin dan muslimat, Nabi Zakaria habis syariat dia, mari pula ganti Nabi lain, Nabi Yahya. Nabi dulu dakwah siap, mari buat Nabi lain. Tapi Nabi Muhammad, Nabi nisoi sepanjang zaman, sampai hari akhirat pun Nabi Muhammad lah. Ini kita satu kebanggaan yang boleh daripada peristiwa Isra al-Mi'raj. Di antaranya peristiwa Isra al-Mi'raj itu tak pernah berlaku. Allah pilih Nabi khusus untuk nak jalankan peristiwa ini, Isra al-Mi'raj. Kita umat kena bangga. So lagi wahai hamba Allah, dengan masa yang ada, ketika Nabi lepas semaya di Masjid Baitul Maqdis tadi, Nabi tidak berakak dia naik kepada langit Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga dalam sejarah sebut Nabi naik dengan buruk, ataupun ulama khilaf Nabi naik dengan tangga. Tangga yang Allah beri kepada Jibril untuk nak menaikkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang saya nak cerita, Nabi ni jumpa dengan para nabi dulu. Start langit yang pertama Nabi Adam, Nabi sampai langit yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hebatnya Allah bawa seorang Nabi yang hidup boleh jumpa dengan Nabi yang telah mati sebelum dia lagi. Dan apabila Nabi jumpa dengan Nabi semua, Nabi diterima semaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada satu peristiwa penting yang boleh kita ambil pengajaran juga dalam hidup kita. Awal sekali Nabi terima semaya dengan Allah ni 50 waktu. Allahu Akbar. 50 waktu, wahai hamba Allah. Tuan-tuan, sehari ada berapa jam? 24 jam. Maknanya waktu semaya yang Allah beri awal-awal kepada Nabi kita lebih banyak daripada jam sehari lagi yang ada. Ni setara 5 waktu pun kita sibuk dah ni. Setara 5 waktu ni kita sibuk dah hidup kita. Kadang-kadang fikir kot saya peribadi dah sibuk gapo kita. Sibuk dengan orang, sibuk dengan kerja. Yo, kita patut sibuk, tapi kita kadang-kadang tak reti hak mana kau yang paling untuk nak letak sibuk yang awal lagi. Sibuk nombor satu gapo kita tak reti nak letak orang lagi. Sedangkan semaya inilah yang kita kena sibuk nombor satu lagi dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab semaya ini satu perintah Allah yang luar biasa. Tuan-tuan, puasa ni Allah wahyukan kepada Jibril, wahyu kepada Nabi SAW. Zakat, wahyu turun mari. Haji, wahyu turun mari. Tapi semaya ni sila nak pergi. Allahu Akbar. Semaya ni sila nak pergi. Awal sekali 50 waktu. Dan pengajaran yang saya boleh sini pada malam ini, ketika Nabi turun, satu soalan yang Nabi bunyi kepada Nabi, iaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lekah tanya Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, gapo kau pergi jumpa Allah tu buat gapo? Allah utuskan aku kepada umat aku, iaitu semaya, wahai Musa. Berapa waktu? 50. Allah mungkin nak kurang Muhammad, mungkin nak kurang Muhammad. Tapi dalam hadis Muslim cerita kata, ketika Nabi Musa sebut kepada Nabi suruh naik kurang, Nabi rasa langli. Sebab apa? Sebab naik jumpa Allah ni hebat dah. Pas nak ada kotoran lagi malu. Tapi walaupun lagu mana, di situ berlaku dialog hebat, tuan-tuan. Berlaku kan suntena tisut jauh rawang antara Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad SAW. Di sini kita boleh ambil pengajaran. Sebab apa? Sebab kehidupan kita ni perlu kepada menasihati gimari. Sebab apa? Sebab kalaulah kita bayangkan, kalau Nabi Musa tak royak kepada Nabi Muhammad syukur dan Nabi Muhammad ambil cemak tu turun pada langit bumi dan royak kepada umat dia kena semai 5 waktu wasiat gitu. Sebab apa? Nabi Musa sebut, Muhammad, umat aku 2 waktu selerak tabuk Muhammad. 2 waktu selerak tabuk. Deraka direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 2 waktu je. Pagi dengan petang. Selerak tabuk. Sedangkan umat aku gagah lagi Muhammad. Umat aku gagah lagi, umat aku cidik lagi, umat aku macam-macam yang ada kelebihan lebih pada umatmu. Tiba-tiba umur 50 tak kurang, tak ada. Sampai tu di sini kita boleh mengajar dialog orang panggil kan suntena ataupun kan rap kwang kip hin orang lain penting dalam kehidupan kita. Sampai tu para ulama sebut, kita ni kena ajar fikir kata kita tak lebih pada orang. Kita kena ajar diri kita rasa kita tak lebih pada orang. Kena ajar. Kena rasa kata kita ni tak lebih pada orang. Dan di masa yang sama kita patut ingat, kita patut lupa 2 perkara dan kita kena ingat 2 perkara.
Ini pengajaran yang kita boleh daripada dialog kan sempena di antara Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad. Kita kena geti fikir, kata kita ni tak lebih pada orang. Walaupun Nabi Muhammad hebat, lebih pada Nabi Musa lagi. Kita pernah sebut dan saya sebut tadi, antara doa Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri. Nabi Musa ni dia belum pergi jumpa dengan Fir'aun, dia doa dah kepada Allah. Tapi hebat Nabi Muhammad ni, dia pergi Taif, dia kena pekong dulu baru Allah sebut alam nasyrah laka sadrak. Ini hebat beza. Nabi Musa ni takut, rasa takut, bimbang, tapi belum kena lagi. Nabi Muhammad kena dulu baru Allah tanya alam nasyrah laka sadrak. Di masa yang sama Nabi tak lupa untuk nak dengar kecep dengar pengusyuran daripada Nabi Musa sampai bolehnya 5 waktu kita. Sampai saya sebut tadi, kita kena ajar, kita rasa kata kita tak lebih pada orang kadang-kadang. Bahkan kita kena ada perkara yang kita patut lupa 2 perkara dan kena ingat 2 perkara. Kita kena lupa, yang pertama, kita kena lupa segala benda yang kita biasa buat baik kat orang. Dan kita kena lupa segala benda yang orang buat jahat kepada kita. Di masa yang sama wajib kita ingat 2 perkara. Iaitu ingatlah segala benda yang orang buat baik kita. Dan ingatlah wahai muslimin muslimat, segala benda yang kita buat jahat kat orang. Ini mengajaran yang kita boleh daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Di antara dialog-dialog kita boleh khalasah. Mungkin saya akan mengakhiri dengan khalasah ini. Hamba yang baik kena rasa kata tak lebih pada orang kadang-kadang. Tak buat kita jadi hina pun dalam masyarakat, tapi kita mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena lupa 2 perkara, ingat 2 perkara tadi yang saya sebut. Mungkin yang masa atas ini saya harap majlis ilmu kita akan berhasil sikit pun, tak sikit pun, tak banyak pun sikit. Dan saya minta kadang-kadang ada apa yang salah kata, kasar segitu tu bahasa, itu adalah kejahilan yang mari kepada saya. Dan apa-apa saja yang akan timbul manfaat kita boleh fikir bersama. Walaupun masih belum berhasil, tapi saya harap kita akan berhasil selepas ni setiap kali kita mari hadir majlis-majlis ilmu ini. Sebab itu para ulama sebut sikit lagi, wahai hamba Allah, sebelum kita nak ada ilmu banyak, kita kena ada juga adab yang banyak sebelum ada ilmu yang banyak. Kalaulah orang yang ada ilmu banyak dia hebat, iblis lebih hebat lagi lah. Sebab iblis ilmu dia banyak tapi adab dia tak ada, akhlak dia tak ada. Maka kita mendahulukanlah adab-adab, mudahan adab-adab yang baik tadi satu jalan nak memudahkan kita dapat ilmu-ilmu yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kurang yo dah. Ada kurang dah. Sama yo. Oh dah ya, satu.